Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia Jenderal Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Tentera Darat dan Isteri Datin Harkiah binti Hamzah. Berbahagia Laksamana Tan Sri Abdul Rahman bin Ayub, Panglima Tentera Laut dan Isteri Tuan Sri Dr. Nurinah binti Mustafa. Yang berbahagia Jenderal Tan Sri Datuk Sri Muhammad Asghar Khan bin Goriman Khan QDM, Panglima Tentera Udara dan Isteri. Yang berbahagia Tuan Sri Datuk Sri Titi Nasrat Jahan binti Gulab Khan. Yang berbahagia Lieutenant Jeneral Datuk Arman Rumaizi bin Haji Ahmad, Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia dan Isteri Datin Nur Natasha binti Muhammad Mustafa, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Panglima-Panglima, Pegawai-Pegawai Kanan, Sarjan Major Regiment, warga Angkatan Tentera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya atas ihsan dan inayahnya jua kita dapat bersama-sama hadir pada pagi ini bagi meraihkan sambutan hari ulang tahun Angkatan Tentera Malaysia yang ke-90. Hadirin yang saya kasihi sekalian, pada hari yang penuh bermakna kepada kita warga Angkatan Tentera Malaysia, marilah kita sama-sama bertafakur sejenak bagi mengenang dan menghargai rakan-rakan seperjuangan yang telah gugur kembali ke rahmatullah demi mempertahankan negara. Doa kita, semoga roh mereka ditempatkan bersama para syuhada dan solehin, serta beroleh rahmat yang sebesarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tidak dilupakan juga kita panjatkan doa untuk para balu serta ahli keluarga mereka agar Yang Maha Kuasa melimpahkan kesejahteraan, melindungi serta mempermudahkan segala urusan mereka. Begitu juga dengan para pesara, bekas perwira dan prajurit Angkatan Tentera Malaysia yang telah menamatkan perkhidmatan, khususnya kepada mereka yang tercedera atau hilang upaya. Kita doakan agar mereka dapat melayari alam persaraan dengan jaya dan menempuh segala dugaan dengan redha dan penuh kesabaran. Tiada siapa dapat menafikan bahawa mantan panglima-panglima, perwira-perwira dan prajurit-prajurit yang terdahulu telah berkorban jiwa dan raga, menyumbang jasa dan bakti mereka kepada agama, bangsa dan tanah air. Justru, saya mewakili seluruh ketumbukan Angkatan Tentera Malaysia merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah menabur bakti serta memberi komitmen yang tidak berbelah bagi kepada negara semasa berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tanpa pengorbanan dan jasa pejuang-pejuang bangsa ini, nescaya keamanan negara hari ini tidak akan dapat dicapai dan Angkatan Tentera Malaysia tidak akan menjadi angkatan yang unggul dan disegani. Pada kesempatan ini juga, saya memanjangkan ucapan salam dan doa untuk warga Angkatan Tentera Malaysia yang sedang bertugas di perbatasan daratan, di samudera dan di angkasa raya, baik di dalam maupun di luar negara, termasuk mereka yang berkhidmat di bawah panji-panji pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di seluruh dunia. Semoga mereka dapat menunaikan tugas dengan sempurna serta diberi perlindungan oleh Allah yang Maha Esa.
teruslah menyempurnakan tugas dengan penuh komitmen dan dedikasi serta sentiasa peka terhadap keselamatan diri dan memelihara imej negara di mata masyarakat dunia. Hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya telah dengan rasminya mengambil alih jawatan sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada 6 September 2023 yang lepas. Saya mengisafi bahawa jawatan ini hadir bersama tanggungjawab yang cukup berat, mengalas amanah, memimpin sebuah angkatan yang bertanggungjawab, menentukan kedaulatan negara sentiasa terjaga, terpelihara dan terjamin. Mengambil kesempatan ini, saya merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemimpin tertinggi Angkatan Tentera Malaysia serta kepada Raja-Raja Melayu di atas pelantikan ini. Dalam masa yang sama, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan di atas kepercayaan yang diberi untuk saya menerajui ketemukan utama pertahanan negara ini. Dengan penuh rasa tanggungjawab, saya melafazkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi pada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta berikrar untuk mempertahankan kedaulatan nusa dan bangsa dengan sedaya upaya saya. Saya memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan keupayaan, kemandirian, keberkatan dan cahaya kepimpinan bagi melaksanakan tugas serta tanggungjawab dengan kejelasan visi dan misi, insya-Allah. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mantan Panglima Angkatan Tentera dan Panglima Perkhidmatan yang terdahulu, khususnya kepada yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Puang PUDM kerana berjaya membentuk, membangun dan menyediakan sebuah angkatan siaga dan kredibel dengan dipacu oleh hala tuju yang jelas dan realistik untuk diwarisi oleh generasi kini dan akan datang. Kebijaksanaan dan kematangan mantan-mantan pemimpin tertinggi ini menjadi pembangkit semangat untuk kami memberi khidmat yang terbaik dalam menghadapi cabaran masa kini dan masa depan. Saya mewakili seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia menzahirkan penghormatan tertinggi kepada pahlawan-pahlawan negara yang tersanjung ini. Saya beriltizam untuk melestarikan idea-idea dan meneruskan usaha-usaha yang telah dirintis dan dibangunkan oleh panglima-panglima terdahulu, di samping berazam untuk mendefinisikan semula fungsi, menambah baik kesejahteraan dan meningkatkan keupayaan yang telah dicapai setakat ini. InsyaAllah, dengan komitmen dan kerjasama teguh setiap lapisan pemerintahan dan seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, saya yakin alam ini akan dapat saya terjemahkan menjadi sebuah kenyataan. Hadirin yang saya hormati sekalian, Angkatan Keramat ini kini berdiri tegak dengan lebih dewasa dan kaya dengan pengalaman bagi menanggapi dinamik organisasi. InsyaAllah, usaha pemberdayaan Angkatan Tentera Malaysia selaku perisai pertahanan negara akan terus saya perjuangkan bagi mencetus semangat kenegaraan yang tertinggi dalam kalangan warga Angkatan Tentera Malaysia. Kita akan terus menggunakan tema sedia ada, iaitu kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Hadirin yang saya hormati sekalian, landscape keselamatan negara adalah dicorakkan oleh persekitaran serta perkembangan semasa dunia dan serantau yang kompleks sifatnya. Ketidaktentuan geopolitik yang semakin bertambah, persaingan kuasa-kuasa besar untuk meraih kedudukan dalam status antarabangsa, ketegangan maritim yang disebabkan oleh tingkah laku non-state actor, ancaman keselamatan manusia dan ancaman alam sekitar adalah antara faktor yang menentukan bagaimana kita menyediakan angkatan untuk menghadapinya. Tahap kompleksiti ini menjadi lebih kritikal dengan wujudnya jurus ancaman baru, yaitu ancaman cyber. Kedudukan strategik Malaysia sebagai penjalin perhubungan strategik antarabangsa telah menjadikan Malaysia sentiasa terpisah
kepada ancaman tradisional dan ancaman bukan tradisional. Situasi ini dirungkai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya di United Nations General Assembly yang ke-78 pada 22 September 2023 yang lepas, di mana beliau menyatakan, "We cannot choose our neighbours, but we can choose to live in peace with them." Bertitik tolak daripada ketidaktentuan ancaman keselamatan ini, Kertas Putih Pertahanan yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pada 2 Disember 2019 telah menetapkan dengan jelas ada 7 strategi pertahanan negara sehingga tahun 2030 dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kepentingan Malaysia. Komponen terpenting dalam Kertas Putih Pertahanan bagi tonggak strategi pertahanan Cegah Rintang Berpadu ialah membina angkatan masa hadapan sebagai perisai negara bagi merealisasikan hasrat dan niat murni kerajaan ini, serta setelah mengenal pasti cabaran-cabaran utama dan tuntutan kompetensi, Angkatan Tentera Malaysia telah melancarkan plan strategi ketenteraan negara 2.0 pada 26 September 2022 sebagai dokumen strategi tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dengan plan strategi yang baru ini, Angkatan Tentera Malaysia akan distruktur semula menjadi sebuah angkatan masa hadapan dengan kredibiliti yang menepati teknologi, cabaran masa depan dan menepati ekspektasi rakyat. Justru, usaha-usaha untuk mempertingkatkan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia secara komprehensif, progresif, menyeluruh dan bersepadu akan terus dilaksanakan agar ketumbukan ini berupaya untuk menangani apa jua ancaman dan rempuhan gelombang globalisasi yang mendatang. Strategi ketenteraan negara ini telah melestarikan gerak reformasi angkatan bagi membina angkatan masa hadapan sehingga tahun 2030 yang berpaksi kepada postur Angkatan Tentera Malaysia yang bersepadu, tangkas dan berfokus. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebenarnya reformasi ke arah memperdaya elemen kebersamaan dan kesepaduan angkatan ini adalah selari dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 71 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh-musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang, sepuak demi sepuak, atau jika perlu, maralah serentak beramai-ramai." Selaras dengan perancangan bagi membina angkatan masa hadapan, selaku Panglima Angkatan Tentera, saya amat prihatin terhadap keperluan untuk mengimbangi pembangunan keupayaan dan kesiagaan semua perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Keupayaan ketiga-tiga perkhidmatan akan dipertingkatkan secara holistik dan berpegang kepada trilogi 3M, iaitu Man, Machine dan Method. Saya bersama-sama Panglima Perkhidmatan akan menggerakkan inisiatif-inisiatif yang mana Panglima-Panglima Perkhidmatan akan menjadi penjana keupayaan daya tempur menerusi konsep Raise, Train and Maintain. Manakala Panglima akan bersama pula bertindak selaku nadi tempur kepada aplikasi tindak balas ketenteraan melalui kaedah Operate and Sustain. Pendekatan strategi 3M iaitu Man, Machine and Method akan menjadi panduan kepada setiap Panglima Perkhidmatan dalam menggarap hasrat ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, selain daripada itu, bagi menjamin Angkatan Tentera Malaysia yang sentiasa berada di hadapan dan kekal unggul sebagai perisai negara, Angkatan Tentera Malaysia mestilah peka kepada perubahan bersesuaian dengan persekitaran operasinya. Dengan melakukan penjajaran perkara-perkara asas, Angkatan Tentera Malaysia mampu membina keupayaan cegah rentang berpadu terhadap bakal pengancam kepada negara dengan memperkuatkan force in being yang siap siaga dan berdaya untuk bertindak. Sekiranya langkah cegah rentang gagal dan Angkatan Tentera Malaysia terpaksa dikerah untuk bertempur, kita akan bertempur untuk menang dengan pantas dan pasti sebagai satu angkatan yang bersepadu, tangkas dan berfokus. Bagi mencapai tahap yang unggul ini,
kekuatan, keupayaan dan kesiapsiagaan merupakan kunci utama strategi pertahanan Angkatan Tentera Malaysia. Sejajar dengan era teknologi yang berubah dengan pantas, keupayaan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia bergantung kepada kebolehannya mengeksploitasi perubahan teknologi untuk kepentingan ketenteraan. Angkatan Tentera Malaysia perlu meneliti teknologi baru lagi canggih ini dan melihat bagaimana ianya memberi impak terhadap ketenteraan dan bentuk peperangan, serta membuat pelaburan sumber-sumber berkenaan untuk membina dan membangunkan keupayaan yang boleh menangani ancaman yang bakal dihadapi. Keupayaan ini juga perlu memberi kelebihan kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam bidang perisikan rangkaan ataupun predictive intelligence yang berkualiti tinggi. Hadirin yang saya hormati sekalian, selain membina angkatan masa hadapan bagi melaksanakan peranan utama semasa perang, Angkatan Tentera Malaysia juga menggalas peranan sekunder khususnya semasa aman. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan military operations other than war bagi membantu pihak berkuasa awam selagi mana khidmat serta kepakaran kita diperlukan bagi mendukung kuasa negara ke arah Malaysia yang lebih berdaulat, selamat dan makmur. Pendekatan whole of government and whole of society akan diguna pakai dalam mereka bentuk mekanisme pertahanan serta menjadi panduan utama kepada pembangunan angkatan masa hadapan berkuasa negara sekaligus sebagai garis panduan kepada dasar negara yang lain. Contoh yang terbaik ialah bagaimana Angkatan Tentera Malaysia membantu kerajaan mendepani persekitaran ancaman alam sekitar yang hybrid dalam landscape keselamatan yang tidak terduga. Peristiwa negara dilanda wabak virus COVID-19 yang telah menjangkiti lebih 5 juta rakyat Malaysia dan menyebabkan kematian seramai puluhan ribu orang telah mengejutkan dunia amnya dan negara khususnya. Manakala bencana alam seperti banjir besar dan tanah runtuh yang berlaku di negara ini telah mencabar dan menguji kewibawaan Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia secara amnya telah memberi segala kerjasama dan bantuan dalam semua bentuk medium yang dimohon oleh agensi berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Dalam mengekang penularan wabak COVID-19 misalnya, bantuan yang disalurkan tidak terhad kepada bantuan anggota sahaja, malahan melibatkan aset-aset seperti kenderaan pengangkut daratan dan perairan, pesawat udara, hospital Medan dan juga khidmat nasihat teknikal termasuk 20 orang ahli tim pemikir kerajaan. Alhamdulillah, berkat kegigihan dan profesionalisme semua perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia, kita telah menjadi tenaga terpenting dan berjaya membantu kerajaan berhadapan dengan virus COVID-19 dan memulihkan kembali keadaan negara yang berada dalam ketidaktentuan. Tahniah dan syabas pada semua perkhidmatan atas kejayaan ini dan saya sesungguhnya sangat berbangga dengan anda semua. Dalam membantu rakyat yang ditimpa musibah alam, sama ada banjir besar ataupun tanah runtuh pula, kita sentiasa berada di hadapan bersama agensi-agensi kerajaan yang lain. Angkatan Tentera Malaysia telah membuktikan keupayaan, kemampuan dan keberanian anggotanya membantu rakyat yang kesusahan walaupun ketika berhadapan dengan sangat genting dan kritikal. Anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia telah bertindak dengan penuh berani tanpa memperdulikan keselamatan diri walaupun ada di kalangan mereka yang ditimpa musibah yang sama demi membantu dan menyelamatkan rakyat. Ini telah membuktikan bahawa Angkatan Tentera Malaysia ialah sebuah organisasi keramat yang meletakkan elemen keselamatan negara dan rakyat mengatasi segala-galanya. Usaha membantu negara dan rakyat ini menjadi lebih efektif kerana organisasi ini dilengkapi dengan aset-aset yang boleh digembulingkan bagi melaksanakan tugas sekunder pada masa aman. Dalam masa yang sama, anggota-anggota Angkatan Tentera Malaysia yang sedia terlatih menjadikan mereka berdaya tahan untuk membantu negara dan rakyat. Ini adalah bertepatan dengan salah satu moto tradisi Angkatan Tentera Malaysia, iaitu tentera dan rakyat berpisah tiada. Hadirin yang saya hormati sekalian, secara amnya, usaha pembangunan Angkatan Tentera Malaysia melalui rancangan Malaysia ke-12 yang bermula pada tahun 2021
telah memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Daripada jumlah perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan kepada Markas Angkatan Tentera Malaysia sebanyak 11.1 bilion ringgit telah berjaya dibelanjakan. Perbelanjaan ini meliputi pelaksanaan projek-projek pembangunan, pengupayaan, infrastruktur dan sumber manusia. Program pembangunan infrastruktur banyak tertumpu kepada projek pembangunan rumah keluarga bagi mempertingkatkan kualiti hidup keluarga Angkatan Tentera Malaysia, khususnya di kawasan Lembah Kelang. Pembinaan sebanyak 1,563 unit rumah kediaman untuk semua peringkat telah pun bermula dan dijangka siap pada awal tahun 2024. Dengan terbinanya rumah-rumah kediaman ini, masalah kekurangan tempat tinggal yang dialami sekian lama oleh warga Angkatan Tentera Malaysia di kawasan Lembah Kelang akan dapat dikurangkan. Bagi pembangunan keupayaan angkatan pula, Tentera Darat melalui Plan Strategi AMI for Next G telah mempertingkatkan keupayaan dan tahap operasinya secara teratur, menyeluruh dan terangkum. Ianya bertujuan untuk membolehkan Tentera Darat menyediakan daya tempur domen daratan dan perangan bersama dalam persekitaran operasi pelbagai domen. Ke arah ini, Tentera Darat dalam proses perolehan bagi mempertingkatkan elemen kuasa tembakan, melibatkan kenderaan perisai 4x4 dan artileri self-propel Hawitzer 155 mm. Selain itu, pada tahun ini, Tentera Darat telah dan akan menerima aset-aset persenjataan, mobiliti dan komunikasi bagi mempertingkatkan tahap kesiagaan terutamanya bagi pasukan tempur. Rancangan perolehan aset Tentera Darat akan diteruskan berdasarkan sasaran tahap keupayaan dalam Plan Strategi AMI for Next G yang seiring dengan Strategi Ketenteraan Negara 2.0 dan Kertas Putih Pertahanan. Dan perolehan ini bagi memperlengkapkan keperluan elemen kuasa tembakan, mobiliti, komunikasi dan logistik untuk menjadikan Tentera Darat sebagai sebuah angkatan yang seimbang, kredibel dan disegani. Bagi Tentera Laut pula, Plan Transformasi TLKM 15-5 telah menunjukkan peningkatan dari aspek keupayaan aset sedia ada. Peningkatan keupayaan Tentera Laut dapat dilihat melalui perolehan aset baru seperti kapal Littoral Mission Ship, helikopter operasi maritim, Fast Interceptor Craft dan Unmanned Aerial System. Dalam masa yang sama, usaha memperkasakan armada Tentera Laut diteruskan melalui perolehan kapal Littoral Combat Ship, Littoral Mission Ship Batch yang kedua dan helikopter operasi maritim batch kedua. Segala usaha dan inisiatif ini membuktikan bahawa tahap keupayaan Tentera Laut sentiasa ditingkatkan dari masa ke semasa bagi mempertahankan kedaulatan dan kepentingan maritim negara. Bagi Tentera Udara pula, melalui Plan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055 ataupun CAP 55, proses perolehan aset sedang berjalan dengan memuaskan untuk memperkasakan keupayaan dan tahap operasinya selaras dengan perancangan dan usaha memelihara kedaulatan dan keselamatan ruang udara negara. Peningkatan keupayaan Tentera Udara akan mengutamakan perolehan pesawat fighter lead in training dan combat aircraft, pesawat medium altitude long endurance unmanned aircraft system, pesawat maritime patrol aircraft dan long range acoustic device radar. Rancangan perolehan ini adalah untuk memperkasakan tahap kesiagaan Tentera Udara sebagai instrumen utama udara bagi melakukan tugas mengesan, mencegah dan menafikan ataupun detect, deter and deny sebarang pencerobohan udara. Pada saat kita berada di sini, sempadan perbatasan daratan, perairan dan ruang angkasa negara dikawal 24 jam oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Justru secara keseluruhannya, keadaan keselamatan negara adalah terkawal dan rakyat boleh meneruskan kehidupan harian dengan aman dan tenteram. Namun demikian, kita tidak seharusnya alpa dengan situasi aman ini. Oleh itu, Angkatan Tentera Malaysia akan terus menempatkan angkatannya di persekitaran perbatasan dan juga kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya ancaman ke arah melestarikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, selamat dan makmur. Hadirin yang saya hormati sekalian, berdasarkan gagasan kepimpinan yang terhormat Menteri Pertahanan, yaitu menitik beratkan pembangunan modal insan melalui berbagai program peningkatan ilmu,
akan melahirkan anggota tentera yang berkualiti dan dapat berfungsi secara rasional dan profesional. Warga Angkatan Tentera Malaysia akan sentiasa dipertingkatkan ilmu masing-masing melalui kursus serta latihan kerjaya yang diadakan di dalam maupun di luar negara. Ini kerana Angkatan Tentera Malaysia sedia mengetahui bahawa fungsi sumber manusia selaku organ terpenting dalam modal insan akan menjadi aktor intelektual penggerak transformasi angkatan. Justru Angkatan Tentera Malaysia akan melibatkan proses penciptaan paradigma baharu dalam transformasi modal insan yang melibatkan perubahan sistem, kaedah pengurusan, profil kerja dan tahap kompetensi yang sejajar dengan pembinaan angkatan masa hadapan. Di samping itu, Angkatan Tentera Malaysia juga merupakan sebuah organisasi pembelajaran yang berteraskan konsep peningkatan kemahiran dan pengetahuan anggota dalam bidang akademik dan teknikal. Pendekatan yang diambil ialah dengan memberi tumpuan kepada pembangunan individu dan pembangunan organisasi. Kita sedar bahawa untuk melahirkan anggota-anggota yang berkualiti tinggi memerlukan daya tarikan untuk calon-calon yang berpotensi untuk masuk berkhidmat dalam Angkatan Tentera. Selain itu, bagi mengekalkan anggota-anggotanya yang telah terlatih terus berkhidmat juga memerlukan insentif yang menarik. Justru kita telah mengorak langkah memperbaiki syarat-syarat perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia dan membuat kajian terperinci dan menyeluruh atas beberapa bayaran insentif, allowance dan kemudahan yang perlu diberi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia. Dalam masa yang sama, kita juga tidak lupa untuk menambah baik dan mempertingkatkan kemudahan, allowance dan syarat-syarat perkhidmatan Angkatan Sukarela dan Simpanan. Saya ingin menekankan di sini agar saudara-saudari sekalian terus melaksanakan tugas-tugas dengan penuh komitmen dan dedikasi serta sedia berkorban dengan penuh kesetiaan tanpa mengutamakan kepentingan diri. Saudara-saudari mesti terus berusaha untuk meningkatkan kecekapan diri sejajar dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi. Seterusnya, saya ingin melihat saudara-saudari mematuhi kehendak disiplin tentera yang ketat supaya tingkah laku saudara-saudari dapat menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Kita tidak boleh berkompromi dengan perkara-perkara pencemaran disiplin di dalam Angkatan Tentera. Saya menyeru kepada saudara-saudari agar tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang dan peraturan serta perkara seperti berunsur hasutan dan fitnah yang akhirnya akan mencemarkan nama baik diri sendiri dan organisasi. Hadirin yang saya hormati sekalian, sepenuh hari dan detik bersejarah ini, marilah kita sekali lagi melafazkan ikrar setia yang tidak berulang lagi kepada Kepala Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Saya menyeru kepada setiap warga Angkatan Tentera Malaysia untuk bersama-sama menjunjung perintah dengan jujur dan ikhlas demi mempertahankan serta menjaga kedaulatan dan kepentingan negara. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mewakili seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan di atas kepercayaan kerajaan dan rakyat terhadap kemampuan Angkatan Tentera Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Penghargaan ini juga saya sampaikan kepada semua kementerian, kerajaan negeri dan tempatan, polis diraja Malaysia, badan-badan berkanun dan swasta, serta semua pihak yang berkenaan di atas sokongan dan kerjasama yang dipulurkan selama ini. Seterusnya, dalam konteks kerjasama pertahanan serantau, saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Angkatan Tentera negara-negara ASEAN dan negara-negara sahabat yang lain kerana telah bekerjasama dalam bidang latihan dan bantuan ketenteraan. Saya berharap kerjasama yang terjalin ini akan terus berkekalan. Percayalah, what we are doing today is for the future. We have to evolve and we have to reform. It is today that dictates our tomorrow. Marilah kita semua bersama-sama merealisasikan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, selamat dan makmur. Mudah-mudahan kitab suci ini mendapat keredaannya juga, insya-Allah. Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersepadu, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama,
Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.